Hello dan selamat kembali ke channel YouTube saya. Jadi untuk video kali ini saya akan berkongsi kepada anda bagaimana cara kita nak menggunakan Recycle View Adapter. Okey, tanpa membuang masa saya akan teruskan kepada tutorial. Okey, jadi untuk yang pertama kalinya kita mestilah kena ambil Android widget untuk design dulu. Layout apa yang kita akan gunakan? Okey, sekarang ni saya akan gunakan activity main. Dan ini ada default text view, dia dah bagi awal-awal, jadi saya buang dulu. Okay, kita akan pakai recycle view. Macam mana kita nak displaykan item di dalam recycle view. Okay, saya ambil ini, letak dulu dekat dalam constraint layout. Kemudian ni saya akan wrap content. So, saya akan tunjukkan cara macam mana recycle view dalam bentuk horizontal. Dan lagi satu, saya akan tunjuk bagaimana dalam bentuk vertical. Jadi saya akan buat dalam bentuk horizontal dulu. Okay, bagi nama untuk recycle view ni, bagi ID dulu, RV horizontal, sebab saya nak panggil dia nanti. So recycle view horizontal, enter. Jadi kita dah bagi ID ya untuk recycle view ni secara horizontal. Okay, dalam recycle view dia bentuk macam ni tau, ada list item kosong, item 1, item 2. Okay, dia start daripada kosong. And then dekat dalam item kosong ni, kita dalam setiap item ni kita akan create satu layout yang tersendiri. Sebagai contoh lah kan, dia dalam, ibarat macam dalam layout ada layout lagi. Jadi kita create dulu layout apa yang kita akan letak tu. Contoh saya buat custom page. Okay, bagi nama untuk kita create SML baru dekat bawah ni, mestilah huruf kecil dan tak boleh ada jarak. Okay, jadi dalam item kosong akan ada text view ni, akan ada text view ni, akan ada text view ni. Jadi yang ni saya labelkan dululah. Okey, yang ni saya letak linear layout lah bagi senang nampak. Sini letak sini. Kemudian yang untuk constraint layout ni kita akan buat dia wrap content. Ini pun kita akan wrapkan dia. Kemudian untuk linear layout ni, untuk jarak dia tu kita bagi dalam 300 dp. Maksudnya size dia ada, okay, 300 agak besar, jadi saya bagi 100 je lah. Okay, 100 dp. Kemudian yang background dia ni kita customkan dulu. Okay, saya ambil ini lah. Okay, jadi untuk teks dia ni kita bagi ID. Nanti kita akan displaykan teks. Kemudian ini kita bagi, sebab ini adalah sebagai macam tajuk, jadi saya akan besarkan sikit. Saya akan ambil dalam 20 lah. 20 saya akan boldkan sikit. Okey, jadi kotak ni, satu kotak kecil ni yang ada text view ni akan display dekat dalam item kosong, item 1. Jadi dia akan looping banyak kali. Custom page maksudnya setiap satu item ni dia ada page dia. Okey, jadi saya teruskan dengan codingnya. Okey, first kali kita kena panggil lah recycle view tu sendiri. Recycle view. Okey, saya bagi RVH lah, sebab RV horizontal. Ni panggil ID Android widget tadi tu. Okey, jadi apa yang kena masukkan dalam ni adalah dalam bentuk array list. Okay, jadi saya buat array list dulu. Contohlah saya just nak hantar string je, jadi saya akan masukkan data type string je. Kemudian apa lagi yang saya nak masukkan? Item dia lah. Okay, so dalam item array list ni saya akan masukkan, okay, yang ni saya akan buat secara programmatically je. Item dia ni, okay, saya buat hard coded lah. Okay, saya masukkan nama Haziq, ni nama saya. Okay, jadi saya masukkan semuanya nama saya lah dulu. Okay,
Jadi dalam array list ni kita dah set item dia adalah Haziq, Aiman, Ahmad. Jadi item ni kita nak masukkan dalam recycle view. Jadi bila nak masukkan dalam recycle view, dia kena melalui adapter. Okey, jadi adapter tu kita kena create sendiri. Okey, so saya akan create dekat bawah ni. Jadi nak create adapter tu public. Okey, bagi nama adapter tu kita buat satu kelas adapter. Okey. Bagi nama dia contohnya custom list. Okey, saya bagi nama custom list. Kemudian extend. Lepas tu baru pakai recycle view. Okey, recycle view dot adapter. Okey, ambil yang ni, adapter. Okey, lepas tu buat yang anak panah ni, ini adalah kita punya view holder. So bagi nama balik kelas yang kita namakan ni custom list dot view holder. Yang ni bagi nama holder kita nanti. Contohnya saya nak create nama my holder lah. Okey. Kemudian kita buka tutup ni. Kat sini kita bagi nama my holder tadi tu. Kita akan buat kelas my holder. Lepas tu dekat sini kita akan extendkan untuk recycle view nya. Ambil recycle view holder. Kemudian ambil public, buat lagi untuk kelas my holder ni. Lepas tu dalam dia adalah view. Okey. Hop, item view ni bagi betulnya. Okey, tutup. Yang ni kalau ada merah ni tekan alternate, tekan enter. Nanti dah ada import class ni. Tekan je. Okey. So dalam my holder ni kita akan buat method super yang akan returnkan balik item view ni. Okey. Jadi bila dah siap yang ni, okey, yang ni hala je merah ni, lepas tu tekan ni implement method. Lepas tu ni nanti dia highlight sendiri semua. Tekan je okey. Okey, so nanti dia akan auto generate lah benda-benda yang lain ni. Okey. Kemudian kita akan menghantar objek item ni dalam custom list. Jadi kita akan buat satu normal constructor untuk custom list. Jadi saya akan buat custom list. Okey, buat macam kita buat kelas tu. Kelas ada custom list. So dalam ni akan receive array list. Okey, dia akan receive benda yang sama macam ni. Okey. Ini copy je. Copy paste. Okey, ini kita bagi nama contohnya olist lah. Olist. Kemudian dekat sini kita letak juga, tapi kat sini adalah mlist. Dia benda yang sama. Cuma ni receive olist, ni. Okey, lepas tu kita akan buat this dot mlist equal to olist. Okey, ni siapa yang ada belajar Java dia faham lah ya ni. Maksudnya kita akan masukkan item ni kat dalam ni. Kemudian ini akan set baru. Mlist ni akan set balik yang value baru. Okey, tapi mlist ni kita kena initialize dulu. Okey, kena buat macam ni dulu. Untuk apa? Declaration dia, new array list. Kemudian kita akan buat this notify data set change. Ini untuk kita check sama ada adapter ni ada perubahan tak dalam list tu nanti. Okey. Lepas tu untuk bahagian okey. Kat sini nanti dia akan createkan view holder, dia akan on bind view holder, dia akan get item count. Okey, untuk item count ni kita akan tukar kepada mlist punya size. So maksudnya kalau size ni ada 3 kali masuk, so size ni ada 3 lah. Berapa banyak jumlah yang ada dalam mlist akan sama dengan size ni. Okey, kemudian kita akan linkkan custom page ni dengan create view holder ni. Cara dia, okey, kita kena panggil dulu view sebab dia layout, jadi kita akan panggil view. Okey. Sama dengan okey, ini sama macam yang tutorial sebelum ni, layout kita akan pakai layout inflator. Okey, layout inflator macam biasa ya. From, lepas tu type main activity.this.
Lepas tu dot lagi akan pakai inflat r dot layout, ambil yang layout ni. Lepas tu panggil nama page kita, kemudian ke tu null. Okay. Lepas tu tutup. Kat sini kita akan returnkan balik view dia. Tak boleh macam ni. Kita kena returnkan by dia punya nama holder dulu. My holder dalam kurungan view. Betul tak? Return my holder view. Okey, ni kena ada new sebab kita akan create baru. Kita akan create new holder baru. Okey. Lepas tu ni dah. Okey, kemudian apa yang kita nak bindkan dalam holder ni, kita kena set dulu. Okay, kan kita dah panggil layout ni, custom page. Jadi kita dah dapat dah holder ni. Okay, my holder ni dia akan receive untuk apa-apa endot widget dalam custom page. Jadi kat sini kita akan panggil dulu text view. Contoh text view adalah text. Okay, kat sini kita boleh panggil dia punya ID. Text equal to find view. Yang ni kita kena tambah item view sebab kita ada super tu. Dot find view by id r.id dot m text. Ambil ni. Okay, jadi kalau dah panggil dia punya widget ni dekat on by view holder ni, kita dah boleh gunakan. Okay, cara nak gunakan dekat sini, panggil dia punya text holder dot text, dia akan panggil yang ni. Lepas tu dot, baru kita boleh buat set text. Set text, okay, kita akan set text kan sama dengan mlist punya item position. Jadi mlist dot get, okay, integer dia adalah position ni, position semasa dia. Jadi kat position semasa dia berapa, dia akan display dekat sini. Okay, jadi dah siap. Maksudnya sekarang ni kita tinggal nak panggil dia, nak masukkan data dalam custom list. Tapi nak masukkan dalam custom list ni, kita kena create dulu class adapter. Okay, sebagai contoh, saya create dulu. Okay, ni panggil dulu nama kelas. Okay, ni saya letak objek reference untuk kelas ni. So, kelas ni kita dah panggil. So, ini adalah objek reference. Jadi, adapter sama dengan new custom list. Okay, so dalam custom list ni kita akan masukkan items. Okay. Tapi belum set lagi dekat RVH. Jadi untuk set dekat RVH, kita akan pakai RVH set adapter. Masukkan balik adapter ni. Okay. Jadi ini je lah. Tapi sekarang ni kita tak decide lagi sama ada recycle view ni dalam bentuk linear ke horizontal, vertical ke ataupun horizontal. Jadi kalau kita nak set RVH ni adalah vertical ke ataupun horizontal, kita akan buat sini linear layout manager. Kita pakai linear layout manager. Contohlah saya buat LH linear horizontal. Okay, sama dengan new linear layout manager. Lepas tu kat sini kita punya nama kelas. Kemudian kita bagi dia punya apa tu nama dia, layout dia, sama ada nak horizontal ke. Okay, sekarang ni saya bagi horizontal. Lepas tu nanti dia punya belakang tu letak false. Belakang ni reverse nya layout. So maksudnya kita nak decide sama ada dia reverse ke bukan. Okay, jadi untuk LH ni baru buat kat sini RVH dot set layout sama dengan LH. Okay, so maksudnya kat sini untuk RVH punya recycle view untuk horizontal, dia akan set sebagai horizontal. Kemudian kalau kita debug ni, jadi Haziq, Aiman dengan Ahmad dia akan display secara horizontal. Okay, so kita boleh nampak ya, dia display secara horizontal. Okay, contoh saya letak lagi banyak. Saya ulangkan balik benda ni. Ini dalam bentuk recycle view. Jadi kita boleh scroll dia. So boleh nampak ya. Okay, andai kata kita nak buat untuk dia punya vertical pula. Vertical boleh buat tambah lagi.
So saya tambah lagi untuk verticalnya. Mesh parent ni saya tukar wrap dulu sebab saya nak tarik ke bawah. Okay, kemudian tarik balik ke atas. Lepas tu lepaskan balik. Okay, jadi kat sini kita bagi ID dulu. RVV. Tadi RVH, so ni RVV. Panggil dia punya Android widget ya, macam biasa. Ini RVV. So dekat sini pun RVV. Oh, okay, tadi saya buat vertical. So tak apa, ID ni RVV. Kemudian macam biasa yang ini kita copy paste juga. Buatkan kat bawah dia. Ni LH jadi LV. Sini RVV. Sini layout manager pun LV. Okay, kemudian untuk set adapter ni kita nak content yang sama juga. Jadi copy yang ni je. Adapter tu biarkan sebab kita benda yang sama juga nanti kita masukkan. So kat sini RV. Okay, RV set adapter. Tapi yang ni kita tukar vertical. Okay, jadi kita run. Okay, lepas debug nanti dia akan display bawah ni pula untuk nama tadi tu. Okay, so sini adalah vertical dan sebelah sini adalah horizontal. Jadi layout yang kotak kecil-kecil ni based on daripada custom page ni. Custom page yang kita buat ni. Jadi yang dekat sini adalah bahagian yang apa tu? Verticalnya. Okey, jadi macam ni kalau kita contoh kita nak buat method untuk delete nya. Okey, kalau nak delete setiap item tu boleh tambah dekat sini lah. Based on position ni. Okey, sebagai contoh kita panggil dulu sebab kan kita nak kita nak buat dia buang kan teks tu kan. Contoh holder.text nak bagi command. Kita boleh buat set on click kat sini. Okey. Sekarang ni kita nak buang contohnya ada position emlist ni kita nak buang yang nombor 2 ke nombor 3 ke. Okey, kat sini kita akan panggil emlist.remove. Okey, ni position. So saya bagi nama pos je lah. Okey, pos ni akan dapat daripada position sini. Sebabkan ini akan ada override, jadi saya akan pakai method final lah. Final integer pos sama dengan position. Hop. Okey, jadi emlist akan removekan pos. Kemudian adapter akan notify setiap perubahan yang ada berlaku dekat dalam emlist ni, dalam adapter. Okay, jadi bila kita debug, kita boleh remove lah item-item yang kita nak remove. Okay, contohnya saya nak remove ni. So hilang lah. Hilang. Apa yang saya remove dekat vertical ni, dia akan remove dekat horizontal sebab kita pakai adapter yang sama. So kat sini kalau saya buang Aiman, dia akan hilang lah Aiman ni. Haziq pun akan hilang. Ahmad pun akan hilang. Okay, sebab dia share data yang sama. Okay, kalau contohnya nak tambah data kan. Nak tambah data kita boleh pakai yang input edit text dengan button. Kemudian just buat je ni item add ni. Okay, jadi saya rasa cukuplah sampai sini je untuk tutorial recycle view ni. Jadi kalau ada apa-apa boleh tanya dekat ruangan komen. Nanti saya akan jawab untuk video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Siapa yang belum subscribe sila subscribe. Nanti boleh share dekat kawan-kawan untuk penguasaan ilmu ni. Sekian, terima kasih.